sebenarnya saya buat live jugalah sebab isu krisis di Perak alhamdulillah dah selesai. Tomorrow maybe jam 11 Yang Berhormat Datuk Sarani akan mengangkat sumpah lah sebagai Menteri Besar Perak. Orang kata rezeki tu tak ke mana lah. Cuma ni rezeki dan amanah yang perlu beliau hadapilah. InsyaAllah kita yakin beliau akan menggalas jawatan ini dengan baik dan luar biasa demi negeri Perak dan demi rakyat Perak, demi pengundi-pengundi di Perak, termasuklah saya. Saya pun adalah pengundi di negeri Perak. Dan tuan-tuan, Tuan Osman, okey tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ismail Rakyat, asal Baling Kedah. Hari ini ke udara lagi bersama saudara-saudari. Kita ambil masa tuan dan puan pendek je. Dan saya mohon maaf tak dapat live seperti biasalah hari ini. Sebab saya nak kena balik ke kampung je. Nak ziarah ibu dan ayah lah. Biasalah ibu saya tak berapa sihat, dia tak berapa larat. Biasalah penyakit itulah yang hari itu ni. Biarlah ada orang duk kritik-kritik UMNO gila kuasa, itu hak dia orang lah. Yang penting isu di Perak ni selesai, boleh tubuhkan kerajaan yang baru. Kalau kita nak dengar kritikan-kritikan jahat daripada kumpulan-kumpulan tertentu ni, sampai bila pun masalah tak selesai. Yang penting isu pokoknya masalah tu selesai. Dan sedia maklum Yang Berhormat Datuk Syarani pun merupakan pengerusi perhubungan UMNO Negeri Perak. Beliau memiliki 25 kerusi ahli Dewan Undangan Negeri UMNO, didokong oleh Parti Bersatu dan Parti PAH. Maka tertubuhlah kerajaan Melayu Islam yang baru di negeri Perak. Tak ada perbezaan yang banyak dengan kerajaan yang sebelum ni, cuma MB saja. Jadi alhamdulillah lah, terima kasih jugalah kepada UMNO Pusat yang berjaya menyelesaikan masalah ini dengan Parti Bersatu dan juga Parti PAH yang akhirnya menyelesaikan kemelut politik penubuhan kerajaan negeri Perak yang baru. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kecewanya DAP lah. DAP Pakatan Harapan kecewa lah. Pakatan Harapan DAP ni kumpulan yang sentiasa nak mengambil kesempatan. Sebab matlamat dia orang tu nak berkuasa saja. Jadi tuduhan-tuduhan dan dakwaan-dakwaan yang mengatakan UMNO Perak nak bersama dengan DAP dan Pakatan Harapan adalah dalam bentuk fitnah sebab tidak menjadi kenyataan. Jadi semoga yang menuduh UMNO nak bersama DAP dan Pakatan Harapan tu mohon maaf lah. Mohon maaf. Kalau malu nak cakap terbuka, minta maaf lah hati lah. Tidak? Itu dipanggil fitnah lah. Betul tak? Kalau katalah nak tubuhkan kerajaan dengan Pakatan Harapan, tak perlulah tunggu sampai esok, betul tak? Sebab kita pun tak mau kepada Pakatan, kita pun tak mau DAP. Kita pun tahu masalah-masalah yang akan timbul kalau bersama dengan Pakatan Harapan. Sebab tu kita sanggup menunggu. Dan akhirnya bila bersatu dan PAH menyokong, alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Kalau mereka tak menyokong, kita terpaksa cari jajaran baru. Tidak? Okey tuan-tuan. Ada persoalan tuan? Ya, Dian Shah lepas ni boleh terus membela nasib rakyat Perak. Memang rakyat Perak dia bagi kemenangan yang besar kepada UMNO Perak di pilihan raya yang ke-14. UMNO Perak menang 27 kerusi.
Tapi Barisan Nasional tidak boleh menubuhkan kerajaan sebab hanya ada 28 kerusi. Dan ketika itu, Barisan Nasional belum ada kerjasama dengan Parti PAS yang ada 3 kerusi. Dan kalau kata Barisan Nasional berkesemak awal, memang kerajaan negeri Perak ni takkan dapat kepada PH. Yang kedua sebabkan 2 ahli Dewan Undangan Negeri UMNO Perak berhijrah lompat parti ke Parti Bersatu. Jadi Datuk Saroni ni memang sangat layak lah sebagai MB Perak atas haraki dia sebagai Ketua Perhubungan UMNO Negeri Perak, atas kuantiti 25 ahli Dewan Undangan Negeri berbanding dengan Bersatu yang ada lebih kurang dalam 4 ke 5 kerusi, dan juga Parti PAS yang ada 3 kerusi. Jadi dari segi kualiti, dari segi kuantiti, layak lah. Orang kata sangat layak. Dan beliau pun tak ada terpalit dengan apa-apa isu yang melibatkan integriti. Maksud dia mempunyai credibility yang baik. Dan beliau juga adalah orang lama dalam politik Perak. Dah 4 penggal sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dan dilantik sebagai pengerusi Perhubungan UMNO Perak selepas pilihan raya ke-14 menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Zamri Kadir. Ikut haraki tu layaklah. Kalau ada pihak-pihak yang mengkritik yang bukan-bukan, maksudnya orang tu busuk hatilah. Orang duk kritik bukan-bukan lah. Takkan 25 kerusi tak layak. Layaklah betul. Okey tuan-tuan. Nanti tuan-tuan siapa ni ada saya baca komen sikit dah. Ain Sofia duk tunggu live Mamat seorang tu sebelum dia duk buat banner lambang UMNO join DAP. Itu biasa, itu dipanggil propaganda negatif. Dia mencipta persepsi. Persepsi ni kalau ikut definisi saya bermaksud seni pembohongan yang dicampur dengan sedikit kebenaran. Kebenarannya bila ada ahli dewan daripada PH menyokong menolak MB Datuk Seri Peja, bermakna dia buat satu persepsi, dia buat poster, dia mengeluarkan kenyataan supaya kita ni rakyat beranggapan bahawa UMNO Perak akan bersama DAP dan Pakatan Harapan. Ini manipulate. So dia ni pakar dalam manipulasi dalam media. Dia pakar. So dia pakar lah. Dia cetuskan satu persepsi yang negatif supaya orang-orang Melayu melihat UMNO sebagai parti yang sanggup bersekongkol dengan DAP demi jawatan dan kuasa. Dan hakikatnya alhamdulillah atas kebijaksanaan Datuk Saroni, atas kebijaksanaan UMNO Pusat, kita bertabah, kita bersabar, dan akhirnya Parti Bersatu dan Parti PAS memilih untuk menyokong Datuk Saroni dan UMNO Perak sebagai Menteri Besar Perak yang baru. Orang kata art of war kan. Dahsyat no. Politik ni bagi saya dia art and science lah. Formulating dia, implementing dia, evaluating dia. Betul tak? Dia luar biasa sikit. Okey tuan-tuan. Ada persoalan ni tuan-tuan? Tak apa tuan. Yang penting hari ni boleh tubuh kerajaan negeri dulu. Itu yang penting. Jangan tidak. Ada persoalan tuan? Ada persoalan? Ya, Putra Carlos. Waalaikumsalam Tuan Ismi. Selamat malam. Alhamdulillah. Amin. Kerajaan Negeri Perak, pimpinan UMNO PAS PBM Melayu Islam terbaik. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Untuk mencapai matlamat ni, untuk mencapai kejayaan ni, kita kena berbuat apa saja. Yang penting tak bersama DAP dan Pakatan Harapan. Kita bertahan supaya tak ke sana lah. Dan alhamdulillah tak ke sana. Jadi keputusan Bersatu dan PAS menyokong Datuk Saroni dan UMNO Perak lah keputusan yang tepat. Sangat tepat. Kalau dia orang tak sokong, masalah juga.
Kan kita tetap nak tubuh kerajaan, kita kena buat jajaran baru. Tapi jajaran baru tu menakutkan kita sebenarnya sebab implikasinya sangat negatif. Sebab kita tahu Pakatan dia nak Anwar sebagai Perdana Menteri. Ini yang kita bimbang. Kan yang kedua, kan DAP Pakatan ni kalau dia menyokong kita, bukan menyokong dengan ikhlas. Dia tentu menyokong bersyarat. Bila bersyarat ni kita terpaksa mendokong dia. Macam hari ni lah kan, Bersatu dan PAS menyokong kita. Sebelum ni mungkin ada syarat lah Datuk Peja sebagai MB. Tapi kali ni nampak Alhamdulillah lah. Kan, maksudnya dia orang pun dah faham lah dan dah memahami isi hati orang Perak. Yang orang Perak bagi 27 kursi kepada UMNO Perak. Dengan harapan UMNO Perak boleh menerajui kerajaan negeri Perak. Dan hari ini UMNO kembali menerajui kerajaan negeri Perak bersama sokongan dari Parti Bersatu dan Parti Islam Malaysia PAS. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dan terima kasih jugalah kepada mantan MB Perak yang menyokong Datuk Serani sebagai Menteri Besar Perak. Kita rakyat negeri Perak, pengundi-pengundi negeri Perak amat menghargai dan berterima kasih. InsyaAllah perjuangan mesti diteruskan. Okey tuan-tuan, ada apa soalan kita tuan-tuan? Ibu negeri Perak. Okey dah. Okeylah. Ni apa ni? Suhaimi Bakri, Datuk Lokman Adam dan Papua Gomo wajib diangkat ke Parlimen PRU ke-15 nanti demi perkukuhkan UMNO dan BN, insya-Allah. Kalau rezeki tak ke mana. Rezeki tak pernah salah alamat. Kadang-kadang mungkin ada berjuta tangan nak menghalang kita. Tapi jika Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebahagiaan dan kejayaan kepada kita, kita tetap akan berjaya. Pertolongan Allah tu selalunya tidak datang begitu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Pertolongan Allah ni akan datang tepat pada waktunya. Macam Datuk Syarani. Akhirnya beliau diangkat sebagai Menteri Besar Perak. Alhamdulillah lah. Dan kita yakinlah beliau akan menggalas tanggungjawab dan amanah ini dengan sepenuh hatilah lillahi ta'ala dalam menjadikan negeri Perak sebagai sebuah negeri yang maju dan mengangkat martabat ekonomi bagi rakyat di negeri Perak lah. Negeri Perak ni negeri yang besar, bukan negeri yang kecil. Negeri besar, ramai rakyatnya. InsyaAllah tuan. Okey tuan, ada persoalan tuan? Mokmar Ba'aya tak marah dahkah kepada BBM? Ni saya tak mau nak cakap banyak sangat lah. Kita penting kita nak tubuh kerajaan negeri dulu. Nak cari MB yang bagus. Betul. Dan daripada parti yang ada kuantiti. Kalau kita ambil MB berparti yang tak ada kuantiti, yang kecil, masalah. Sebab tak akan wujud keseimbangan. Sebab dalam hukum demokrasi ataupun undang-undang demokrasi, dia mengikut numbers. Dia kena ikut numbers. Yang mana parti yang paling dominan dalam gabungan itu, ketua daripada parti itu wajib diangkat sebagai ketua kepada kerajaan negeri ataupun di peringkat kerajaan pusat. Baru akan wujud kestabilan politik. Jika ketua itu diangkat oleh parti yang kecil, dia akan timbul masalah ketidakseimbangan dalam politik. Pasal dia tak ada kekuatan. Bila tidak ada kekuatan, diangkat sebagai ketua, sukar untuk dia menguruskan kerajaan itu dengan baik. Akan timbul berbagai-bagai masalah nanti. Seperti yang berlaku di peringkat pusat. Apa masalah peringkat pusat? Sebab parti yang kecil diangkat sebagai Perdana Menteri. Parti yang besar tidak pegang apa-apa jawatan utama dalam kerajaan. Betul. Kewangan tak pegang, dalam ekonomi tak pegang. Jadi wujud ketidakseimbangan lah. Sebab parti yang besar ni mewakili masyarakat Melayu yang terbesar. Parti yang jadi kerajaan pun mewakili masyarakat Melayu, parti Melayu asalnya tu.
Tapi dia orang ada cuma lebih kurang dalam 6 kerusi hakiki dia lah. Asal 13, tinggal 12. Bila pecah dengan Pakatan, maka tinggal lebih kurang 6 kerusi lah di bawah Parti Bersatu. Cuma mereka terpaksa menutup witness kelemahan mereka dengan mengambil ahli-ahli parlimen dari UMNO. Diorang strength tak ada. Strength di peringkat ahli parlimen pun tak ada. Strength di peringkat ahli Dewan Undangan Negeri pun tak ada. Strength di peringkat Akawambi pun tak ada. So witness diorang memang banyak. Jadi dia orang tutup dia punya witness ni, kelemahan dia ni, dia akan ambil ahli parlimen daripada UMNO contoh, ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO. Lepas dia orang tutup dia punya witness kelemahan ni dengan menguasai jawatan-jawatan penting dalam kerajaan pusat dan juga kerajaan-kerajaan negeri. Itu dia punya formula lah. Dipanggil strategic formulation dia. Lepas tu dia mula jadi strategic implementation dia. Lepas tu ke bawah lagi strategic evaluation dia. Dia buat dia punya formulation dia tu. Dia akan letak dia punya vision and mission. Selepas tu dia akan buat identifying lah dia punya external opportunities dan juga track lah ancaman-ancaman ni. Lepas tu dia akan determining dia punya internal strength dan weaknesses dia. Dia tahu strength dia tak ada, di bawah tak ada, di atas tak ada. First dia nak tutup kelemahan dia perkuatkan strength dia di peringkat ahli parlimen. Next di peringkat ahli Dewan Undangan Negeri. Betul. Lepas tu dia tahu di bawah ni di Akawambi dia tak ada strength. Dia nak perkukuhkan, dia buat PN dan dia bersama PAH. PAH ada strength di Akawambi lebih kurang 1 juta keahlian PAH. Jadi dia tutup kelemahan dia di peringkat pusat dengan mengambil ahli-ahli parlimen dari parti-parti macam UMNO. Di peringkat negeri dengan ambil ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti UMNO juga atau parti Amanah sebagainya. Dan di peringkat Akawambi dia tumpang kepada kekuatan strength Akawambi PAH dan dia buka keahlian kepada Bukan Melayu untuk perkukuhkan dia kekuatannya di peringkat Akawambi. Itu dia punya strategic management dia lah. Strategic management dia. Kita faham dia ada 3 stages tuan-tuan, kita faham. Tapi tak apa, itu hak dia. Apa dia punya strategic management dia, itu hak dia. Tapi kita sebagai parti sahabat ni, kita pun kena perkukuhkan kita punya kekuatan kita, strength kita. Contoh UMNO. UMNO dia kalau strength dia besar, dia ada 3.6 3.7 juta ahli. Lepas tu dia punya sokongan orang Melayu kepada UMNO ni luar biasa. Dalam keadaan ribut fitnah pun UMNO masih lagi boleh menang 54 kerusi parlimen. Kali dengan Barisan Nasional 79 kerusi. Menjadikan UMNO merupakan parti yang terbesar memenangi kerusi di pilihan raya yang ke-14. Ini adalah fakta, bukan auta fakta. Walaupun kerusi UMNO mungkin dah tinggal 39, tapi kita ikut yang kemenangan hakiki, iaitu atas undi rakyat di pilihan raya yang ke-14. Sebab kita dalam demokrasi ni kita kena menghormati rakyat. Walaupun dah lompat parti, kita masih kira itu adalah kerusi daripada UMNO. Sebab rakyat beri amanah kepada UMNO. Tak semestinya bila ahli parlimen atau ahli dewan tu lompat masuk parti lain, bermakna kerusi itu harus diserahkan kepada parti-parti lain. Tak boleh. Sebab kita kena utamakan rakyat, utamakan pengundi-pengundi itu. Itu hukum demokrasi. Jadi kalau kita tak utamakan pengundi-pengundi yang memberi undi kemenangan kepada kita, bermaksud di depan hari orang takkan undi kita lagi lah. Betul tak? Okey tuan-tuan. Apa soalan tuan-tuan? Lawak tak lawak tuan-tuan. Saya cakap pasal strategic management tu tak lawak. Itu memang fakta. Itu memang fakta. Dia strategic management ni dia samalah macam politik. Sebab dia punya define dia the art and science of formulating. Dia politik pun samalah. Strategic ni dia asalnya bukan daripada politik, bukan daripada bisnes, dia asal daripada tentera. Dulu strategic management ni tentera saja gunakan. Tapi tentera dia bukan nak bersaing, dia cuma untuk konflik. Daripada strategic management tentera ni,
kita bawa ke dalam politik, kita bawa dalam bisnes, kita bawa dalam NGO dan sebagainya. Kan? Ini fakta. Ini fakta. Kan? Dia fakta. Sebab tu kita boleh buat SWOT. SWOT analysis tu. Strength, weakness, opportunities, threat. Kita buat SWOT kepada Parti Bersatu. Tengok berapa kekuatan dia, apa kelemahan dia, apa peluang-peluang dia, dan apa ancaman kepada dia. Kita buat SWOT pula kepada UMNO. Apa kekuatan UMNO, apa kelemahan UMNO, apa peluang UMNO di pilihan raya ke-15, apa dia punya ancaman dia, bagaimana dia nak mengalahkan dia punya pesaing dia, macam mana. Maksud UMNO sekarang dari strength dia kuat, tapi weakness dia ada juga kelemahan dia. Dia ada kelemahan dia. Dia ada kelemahan. Dia kena perbaiki kelemahan dia lah. Maksud kepimpinan lah yang kena memperbaiki kelemahan dia. Macam kita ni orang bawah ni, kan, kita mendokong lah. Kalau kata parti tu relevan, kita akan sokong lah. UMNO masih relevan, tak ada masalah. Sebab tu saya pun kekal bersama dengan UMNO. Dan kita dalam UMNO ni bukan soal jawatan, soal kedudukan. Dia soal dia perjuangan. Nak menegakkan kebenaran. Dan kita berlawan atas nama keadilan. Bukan kita lawan tu atas nama kepentingan diri kita atau pemimpin kita. Betul tak? Okey tuan-tuan. Ada persoalan tuan? Kita nak tamatkan live. Saya bukan pakar tuan-tuan. Saya ni baru belajar politik lah. Cuma dulu saya ada experience lah sebagai seorang anggota tentera laut. Dulu manajemen dalam tentera laut ni lain sikit. Dia strategic management dia dahsyat. Kalau kata A lah, tak boleh ada B dah. A tambah tak boleh, A tolak tak boleh. Kalau kata arahan tu A, ikut A bulat-bulat. Tak boleh nak tambah, tak boleh nak tolak. Tidak ada alasan. Tu tentera. Tapi ke awam ni dia lain sikit. Dia punya management lain sikit. Jadi saya pun pergi belajar lah sikit. Nak tahu selok belok tentang management di orang awam ni. Maksudnya saya buat perubahan lah dari seorang bekas tentera nak jadi civilian sepenuhnya, orang kata. Nak jadi civilian sepenuhnya supaya tak timbul masalah. Kan? Betul tak? Okey tuan-tuan. Ya, ada persoalan ni. Mansai, salam tuan, kalau ada yang lompat macam mana? Yang lompat ni, tu saya kata, bila bercakap, jangan berbohong. Bila berjanji, mohon tepati. Bila diberi amanah, jangan lompat peti. Kalau 3 perkara ni, 3 stages ni kita langgar, dia akan timbul masalah macam hari ni. Betul tak? Bila pemimpin tu bercakap, jangan bohong. Bila berjanji, dia kena tepati. Bila diberi amanah, jangan lompat peti. Kalau 3 perkara dia langgar, makna akan timbul berbagai-bagai konflik. Seperti yang dialami oleh Pakatan Harapan 22 bulan. Macam-macam konflik dan krisis. Kenapa? Sebab dia bercakap, dia bohong, dia bertenang. Bila berjanji manifesto, dia tidak tepati. Lepas tu, bila diberi amanah, dia ambil yang lompat peti. Jadi runtuhlah. Tubuh yang ni pula. Tubuh yang baru ni bermasalah yang sama juga. Bila tubuh, kita berjanji. Kita bercakap. Jangan bohong. Rakan-rakan kongsi. Betul. Lepas tu kita berjanji. Contoh KWSP dalam parlimen tanpa syarat. Kita kena tepati. Jangan kita capati. Kita tidak meletakkan syarat tapi ada kriteria. Maksudnya apa tuan-tuan? Contohlah, kita nak cari calon isteri lah. Kita kata siapa-siapa boleh. Syarat, tak ada syarat apa pun. Tapi kriteria dia kena tinggi, kena ramping, kena putih. Itu syarat jugalah. Jadi ubah saja. Syarat ke kriteria. Jadi orang marah lah. Orang jadi marah lah. Rakyat jadi marah lah. Sebab rakyat tuan-tuan, bukan orang politik. Rakyat ni hidup kita macam pemarih. Betul tak? Kita rakyat ni hidup kita macam pemarih. Bila kata pemimpin tu berjanji, kita pun jadi pemarih lah. Tertunggu janji tu. Yang di atas pula, mereka main politik, tak ikut pemarih tak apa. Tapi bak janji ni kena ikut pemarih lah, kena lurus lah. Tidak? Okey tak nak?
Ada apa soalan ni tuan-tuan? Fazi Akmar, KWSP dan monitoring nampak malap je. Tak apa. Dan kita usah sama-sama tuan-tuan. Kita usah sama-sama pastikan KWSP tanpa syarat dan moratorium pun tak ada syarat jugalah. InsyaAllah lah, kita di bawah ni kita akan terus bersara. Cuba sebaiknya lah. Kan? Pasal kuasa bukan di tangan kita. Kan? Kita cuma ada suara. Dan perjuangan kita perjuangan tangan kosong. Tanpa senjata, tanpa kekerasan dan tanpa politik wang. Perjuangan tangan kosong. Maksud kita bersuara saja. Tapi di Malaysia ni memang ada kebebasan bersuara. Tapi selepas bersuara belum tentu ada kebebasan untuk anda. Okey tuan, ada persoalan nak berhenti tuan? Akmar Mikail, pandai hang sembang. Semua orang pandai bersembang. Betul. Semua orang pandai bersembang. Betul tak? Cuma saya pesanlah, kan, apa yang saya sampaikan ni, cari titik-titik kebenaran dia. Dan cari titik-titik kesalahan dia. Kalau banyak titik-titik kebenaran, terimalah apa yang saya sampaikan. Kalau banyak titik-titik kesalahan, tolaklah apa yang saya sampaikan. Ini bukan satu paksaan. Ini bukan satu hasutan. Ini satu perjuangan. Dan saya berusahalah menyampaikan apa yang saya yakin perkara itu adalah benar. Sebab amalan politik hari ini adalah amalan politik bercakap benar. Sebab media zaman ni, media dia hebat. Kalau zaman-zaman dulu, mungkin rakyat boleh tipu sebab kita cuma ada media televisyen, radio, betul, surat menyurat pakai postman, surat khabar, itu je. Tapi zaman hari ini ada tambahan satu lagi, nama dia media sosial. Media sosial ni bukan satu tuan-tuan. Kalau di Amerika ada 66 jenis media sosial. Kalau di Malaysia pun saya rasa lebih kurang sama banyak yang ada di Amerika lah. Facebook, IG, WhatsApp, WeChat, MeChat, lagi apa lagi, TikTok, Telegram, macam-macam jenis media sosial tuan-tuan. Banyak tuan, email, website dan sebagainya. Jadi zaman hari ini, kalau mereka-mereka yang mengamalkan politik cakap bohong, berjanji tak tepati, dia biar mana lompat pati, memang akan dikritik hebat oleh seluruh rakyat Malaysia. Kenapa? Karena itu melibatkan integriti. Bila mereka tak jaga integriti, bermakna mereka tidak ada kredibiliti. Jadi rakyat tak akan percaya kepada mereka-mereka yang tidak ada integriti dan kredibiliti. Sebab tu integriti, kredibiliti ni penting. Contoh, hari ni saya sebagai ahli UMNO. Tiba-tiba, kerana saya rasa saya ni ahli UMNO biasa, saya ada suara, ada ribu-ribu orang tengok live saya, saya mepih ada sebulan 3 juta orang baca. Jadi saya kata, buat apa saya tunggulah UMNO? Saya UMNO sebagai ahli biasa. Baik saya cari parti-parti lain yang boleh bagi tawaran yang baik untuk saya. Jadi saya masuklah parti katanya. Bila saya masuk parti tu, saya hantam UMNO balik. Dia orang tengok kita macam mana? Orang tengok kita ni tak ada integriti dan tak ada kredibiliti. Maksud, kita berjuang bukan atas abata, tapi atas kepentingan diri yang terlampau banyak. Kan kita ahli UMNO, kita lompat masuk parti bersatu contoh. Lepas tu kita bersuara hantam UMNO. Sedangkan kita duduk dengan UMNO lama tuan-tuan. Masa UMNO di Bangkang pun kita duduk dengan UMNO. Bila UMNO di kerajaan, sebab UMNO bukan Perdana Menteri, kita lompat masuk bersatu. Kalau kita masuk bersatu duduk diam tak apa. Masuk bersatu hantam UMNO macam-macam. Jadi orang tu orang tengok sebagai apa? Sebagai orang yang tak ada kualiti lah. Tak ada kualiti dan mengejar keuntungan kepada diri sendirilah. Besok kalau kata Perdana Menteri daripada UMNO, tak mustahil dia akan balik kepada UMNO, dia hantam parti bersatu pula. Dia ni macam lalang lah, lalang. Angin datang, kalau angin tu kuat belah sini, dia pergi belah sini. Kalau angin kuat, dia pergi dia. Dia orang tu, macam tu bahayalah. Siapa nak percaya kepada dia kan? Siapa nak percaya kepada dia? Dan orang macam tu, dia sanggup buat apa sajalah. Dia akan buat apa saja
Untuk kepentingan diri dia lah. Itu yang orang kata matlamat menghalalkan cara. Itu cerita dia. Matlamat menghalalkan cara ni tuan-tuan. Dia banyak jenis tuan-tuan. Yang kasar-kasar mungkin kita nampak. Contoh bersama dengan DAP. Itu yang kasar. Tapi matlamat menghalal cara yang halus-halus ni kita jarang nampak tuan-tuan. Yang halus-halus ni kita kena jaga tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Kau rasa hebat. Saya tak rasa hebat lah. Hebat apa? Saya ordinary citizen. Apa maksud dia? Rakyat biasa. Saya bukan VIP atau VIP. Very, very important person. Saya rakyat biasa. Dia rakyat biasa, saya sedar diri saya rakyat biasa. Sebab tu saya sebut ordinary citizen sebab apa? Sebab saya ni rakyat biasa. Saya kena ingat saya ni rakyat biasa. Tu pakai nama ismi rakyat sebab rakyat biasa. Kalau very important person tu lain lah, Datuk ke, Datuk Seri ke, Tan Sri ke. Itu very important person. VVIP, very very important person. Itu dah. Okey tuan-tuan. Ada apa soalan tuan? Sambutlah. Resap Mamang, tahniah tuan terus jadi mata dan telinga rakyat, insya-Allah lah, kita cubalah. Cuma kita pekat-pekat berhati-hatilah. Sederhana lah. Jangan terlampau radikal sebagainya. Sebab politik amalan radikal di Malaysia tak sesuai. Sebab di Malaysia ni tuan-tuan, dia berbilang kaum dan agama. Masyarakat terbesar adalah Melayu dan Bugutera. Seterusnya adalah orang Cina dan India. Maksudnya dia majmuk berbilang kaum dan agama. Cuma konsep dia kekal dengan konsep ketuanan Melayu. Betul, ketuanan Melayu dan Islam adalah agama persekutuan. Dan perlembagaan kita memberi kebebasan beragama sebagai hak asasi, tapi bukan untuk orang Islam, kepada orang bukan Islam. So orang bukan Islam boleh memilih agama yang mereka nak. Termasuklah memeluk Islam. Jadi sekiranya mereka memeluk Islam, mereka tak boleh lagi meninggalkan Islam, kerana di negara kita, perlembagaan kita menetapkan sebegitu. Sebegitu. Itu cerita dia lah. Jadi kalau kita nak amalkan politik yang terlalu radikal, dia akan menyebabkan keretakan perpaduan yang teruk. Kita tak mau berlaku keretakan perpaduan macam tragedi 13 Mei 1969. Tragedi hitam tu tak boleh berulang lagi lah. Kita akan usaha sedaya upaya mengelakkan dia. Sebab apa? Sebab pemberontakan ni itu perkara yang merugikan. Sebab yang terkorban, yang tercedera bukanlah VVIP, very important person, tapi yang akan terkorban, yang tercedera adalah citizen ordinary citizen tuan-tuan, rakyat biasa. Jadi itu ya tuan-tuan. Okey tuan, ya lah tuan-tuan. Kalau kita tengok di politik ni, di atas ni, kita akan nampak seumpama di bawah ni berlaku huru-hara antara Melayu, Cina, India lah. Tapi sebenarnya tidak. Di bawah ni okey, masih harmoni. Maksudnya rakyat Malaysia ni dari segi perpaduan tu dia matang. Tapi dari segi politik dia ada perpecahan sikit. Ada pecahan sikit. Maksudnya Cina, India, Melayu. Jadi macam tu tuan-tuan. Jadi macam tu. Dia punca dia, kerosakan ni. Di pilihan raya yang ke-12 dia bermula, bukan baru hari ini. Sebelum pilihan raya ke-12 tak ada masalah. Di pilihan raya ke-11 kita menang 90% lebih kursi. Di bawah Pak Loh dulu. Dia start jadi masalah ni pilihan raya ke-12. Puncanya Tun Mahathir dia pecahkan undi Cina. Dia suka nak pecahkan undi Melayu kepada UMNO, dia pecahkan undi Cina. Lepas tu pilihan raya yang ke-13 dia tak lawan sangat, tapi implikasi kesan negatif dari pilihan raya ke-12 tu datang ke pilihan raya ke-13 yang mana kita menang 135 kursi saja. Perpecahan terteruklah di pilihan raya yang ke-14 yang mana Tun Mahathir bukan hanya menyatukan orang Cina di bawah DAP, tapi beliau juga telah memecahkan undi Melayu supaya orang Melayu ni menyokong kepada pakatan yang ada DAP. Nak pecahkan undi dia guna dua formula lah. Formula yang pertama menggunakan fitnah. Dia persistent, konsisten, dia
serang, bukan serang ideologi Barisan Nasional, dia serang integriti pemimpin Barisan Nasional. Yang kedua, dia gunakan media-media asing macam Sarawak Report, media di Australia, dan dia menghantar orang-orang dia buat laporan-laporan palsu awam kepada, contohnya kepada DOJ dan kerajaan Demokrat Amerika, Obama. Betul. Jadi lepas tu formula kedua, bila dia berjaya tanam fitnah ni dalam kita punya subconscious kita sampai kita tak conscious lagi, tak sedar lagi. Jadi dia gunakan formula kedua, iaitu manifesto. Manifesto tu satu kaedah politik, tuan-tuan. Manifesto, dan kita dah mula benci dah kepada Barisan Nasional, tertanam dalam subconscious, minda bawah sedar kita, sampai kita punya concern, minda sedar kita tak sedar lagi tau. Walaupun ada pemimpin kerajaan berbuih-buih cerita apa itu pelaburan dari China, apa itu FDI, apa kepentingan GST, apa ni tentang stok market kita. Kita cerita-cerita tapi orang tak percaya dah. Sebab apa? Sebab Tun Mahathir berjaya tanam fitnah tu dalam kita punya minda bawah sedar atau subconsciousness kita, sampai kita tak conscious. Dia nak bagi kita ni terpukau lagi tau. Dia pukau dengan apa lagi? Yang kedua, dia guna manifesto, toll free, pendidikan percuma, allowance KBHP untuk serumah, nak hapuskan GST, nak naikkan gaji, nak wujudkan peluang pekerjaan, nak turunkan harga barang dan sebagainya. Itu juga adalah propaganda untuk memukau. Kita terpukau tu. Lepas tu pemimpin DAP akan bangkit kata, jangan bimbang kepada orang Melayu, kita takkan sentuh perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Tapi realitinya bila tukar kerajaan, kita sedarlah apa masalah tu, tak mau ceritalah, banyak sangat. Okey tuan, ada persoalan tuan nak berhenti ni? Ialah macam malam ni saya tak mau sentuh sangatlah pasal Bersatu atau Patipah. Pasal kita baru duduk mufakat di Perak ni. Betul tak? Tak mau sentuh sangatlah. Kita tak radikal sangatlah. Motif kita untuk tubuh kerajaan dulu dan tak mau DAP dan Pakatan Harapan. Itu motif kita lah. Betul tak? Fitnah aja kerja kau, Ahmad Firdaus. Kalau tuan kata kerja saya fitnah, maka masa Pakatan Harapan berkuasa, saya dapatlah jawatan apa-apa dengan Pakatan Harapan. Ada masa Pakatan Harapan berkuasa, saya tetap bersuara lantang dengan kawan-kawan yang lain. Keluar masuk balai tak berhentilah. Lepas tubuh kerajaan PN pun tetap bersuara. Bersuara juga. Bersuara atas nama keadilan dan kebenaran. Bukan bersuara atas nama kepentingan diri. Okey tuan. Ada persoalan lagi? Okey tuan. Ruslan Lan sampai kena minta maaf Presiden UMNO kat PAS M1 kuatnya pengaruh PAS dan M1. Oh, pasal kes minta maaf tuan. Saya nak komen pun saya tak tahulah. Saya kena baca dululah. Cuma bagi saya yang penting kita berjaya di Perak lah. Menteri besar tu daripada UMNO. Apa cerita di luar negara? Razak Yusof, apa cerita di luar negara? Di luar negara kalau nak bab globalization ni, bab mana? Bab ekonomi. Bab ekonomi kita tertinggal sikit lah. Sekarang ni Indonesia lebih mendapat tempat di hati pelabur-pelabur asing ni. Contoh company-company daripada Amerika banyak buat FDI, foreign direct investment, pelaburan terus ke Indonesia. Jadi Indonesia akan mengatasi kita tidak lama lagi lah. Berbanding negara kita, tak ada satu pun FDI atau pelaburan asing terus ke dalam negara kita lah. Yang ada sekarang pun sisa-sisa baki atau usaha kerajaan Datuk Seri Najib Barisan Nasional yang terdahulu lah. Memang ekonomi kita teruk lah. Ekonomi sangat teruk lah. Ditambah dengan masalah COVID-19 dan kepimpinan kita di peringkat pusat yang terlibat dalam perdagangan dan ekonomi gagal untuk menambat hati pelabur asing, gagal mewujudkan keyakinan dan kepercayaan negara-negara asing kepada kerajaan yang berdiri hari ini. Itu problem dia lah. Orang kata bukanlah COVID ni sebagai satu halangan ke semua sektor ekonomi.
Kan, yang terhalang ni lah sektor-sektor melibatkan perkhidmatan, bukan semua. Yang terkesan teruk, contoh pelancongan, terkesan teruk lah. Lepas tu mereka-mereka yang terlibat dalam sektor-sektor macam pelamin kahwin, catering kahwin, pemandu teksi, pemandu Grab, MyCar ke apa, transportnya, syarikat macam bas dan sebagainya, memang terjejah teruk lah. Sebab itu betul, tapi dalam soal-soal industri pembuatan tak ada kena-mengena. Masalah di Malaysia ni tak ada pelaburan baru masuk. Bila tak ada pelaburan baru masuk, bermakna kita akan ketinggalan dan ke belakang. Dan ini bagi saya satu peringatan dan satu pembelajaran baru untuk kita lah. Sebab dulu di Pilihan Raya ke-14, Tun Mahathir Pakatan ni duk cakap pelaburan dari negara China tu sebagai Najib jual negara kepada China. Lepas tu bila kerajaan kita nak buat pelaburan di Battle Sea, dianggap sebagai negatif. Bila kita nak buat pelaburan di Amerika, dalam infrastruktur awam di Amerika, dianggap sebagai negatif. Dan sebagainya lah, nak merugikan negara sebagainya. Betul tak? Hari ni kita baru sedar, bila tidak ada FDI asing masuk, bermakna tidak adalah peluang pekerjaan. Tidak ada peluang pekerjaan lah. Itu sajalah kepada lepasan universiti, rakyat-rakyat biasa, tak ada peluang pekerjaan. Nak ada peluang pekerjaan bagaimana? Saya ada ulang-ulang kata, FDI dari China ke Malaysia banyak sebab apa? Sebab China dia bersaing dengan Singapura. Dia bukan bersaing dengan kita. Kita tumpang rahmat dari persaingan China dan Singapura. Kita kena tahu, ini pengetahuan umum lah. Negara terbesar FDI di dunia, negara mana? Ini pengetahuan umum yang mesti kita tahu. Singapura lah negara FDI yang terbesar di dunia. Nombor 1. Nombor 2 negara mana? Amerika. Amerika bawah lagi. Nombor 2 adalah China. Kalau Amerika tu FDI nombor 1 dunia, Trump tak kalah dengan Biden kita. Betul? Singapura nombor 1 dan China nombor 2. Di China ni, dia nak lawan dengan Singapura untuk dapat tahta nombor 1 FDI yang terbesar di dunia. Jadi bagaimana dia punya strategik dia? Strategik management dia nak kalahkan Singapura. Iaitu dengan membuat pelaburan-pelaburan yang besar kepada Malaysia. Contoh di Iskandar Puteri. Dia buat pelaburan banyak kat situ. Tujuan dia untuk apa? Sebab dia tahu tenaga kerja mahir di Singapura berasal dari negara Malaysia. Dan pekerja-pekerja mahir ini berulang-alik setiap hari. Bukan tinggal di Singapura. Dan dia bangunkan satu industri kat situ. Jadi pekerja-pekerja kita ni boleh bekerja di situ dan ada life, ada kehidupan. Kalau berulang-alik ke Singapura, tak ada kehidupan. Bangun pukul 3 pagi, pukul 5 pagi nak langkah sepadan dah. Balik rumah sampai pukul 10, pukul 11, 12. Itu tujuan dia. Macam di Kuantan kita buat Taman Industri Malaysia China. Itu FDI daripada syarikat-syarikat China ke Kuantan. Dan kita ada timbal balas, kita pun buat FDI syarikat-syarikat Malaysia ke Gonzong. Di sana ada Taman China Malaysia Industri yang 3 kali ganda lebih besar daripada di Kuantan. Tuan-tuan, ECRL apa tujuan dia? Nak wujudkan connectivity. Apa tujuan connectivity ni? Untuk menjana ekonomi. Bila ada jalan perhubungan, maknanya ada ekonomi. Apa masalah ekonomi di Kelantan tak boleh bangkit? Kenapa? Sebab connectivity tak cantik, jalan tak cantik. Jadi kita buat ECRL untuk majukan negeri-negeri di pantai timur ni. Dan orang kata, pakatan kata masa tu, bolehkah nak bayar hutang China? Boleh untung ke? Buat kereta api elektrik ni boleh untung ke? Dia orang manipulate kita rakyat. Kita ni, kerajaan ni, kalau tahu saya, bukan dia nak ambil keuntungan, nak bayar, nak untung atas tiket. 20% je untuk penumpang. ECRL ni, keuntungan ni daripada pengangkutan kargo. Kita tengok jajaran laluan dia. Dia singgah ke Kuantan. Apa ada di Kuantan? Malaysia China Industry Park. Dia punya penghujung di mana? Di Port Kelang. Port Kelang tu apa dia? Port Kelang pelabuhan. Betul.
Di 80% pengangkutan ECRL adalah kargo. Maksudnya apa? Kita untung lah. Betul, kita untung atas kargo. Lepas tu menjimatkan masa yang banyak. Dan kos je tak mahal mana. Kalau kita nak buat kiraan, nak bandingkan dengan terowong dasar laut Pulau Pinang, bezanya langit dan bumi. Langit dan bumi. Kos tak mahal tuan-tuan. Tengok dia orang turunkan kos 44 bilion. Tapi dia orang ubah jajaran, tak tembus banjaran Tiwangsa. Dia orang batalkan banyak stesen-stesen ECRL. Jadi benda tu tak efektif lagi. Maksudnya kalau dia orang teruskan projek ECRL, kalau dia orang tak kembalikan kepada laluan asal, maksud benda tu gagal. Maksudnya orang nak buat laluan, dia orang kaji tuan-tuan. Dia buat kajian tuan-tuan. Bukan senang-senang nak tukar mengejut. Kita dah buat kajian dia dah. Kan? Bukan ingat senang ke. Ubah saja masalah. Tengok nanti. Masalah lah. Kan? Banyak masalah. Orang kaji elok-elok. Bukan senang nak buat satu kajian. Bukan senang tuan-tuan. Kan? Tidak. Lepas tu hak milik 100% Kementerian Kewangan. Kan? Dari segi ECRL dan juga operasi. Sekarang dia orang buat dah bagi operasi kepada untuk senggaraan kepada China. Maknanya China akan ambil pekerja mana? Dia akan ambil pekerja daripada China lah. Kalau kita kontrol 100%, pekerja tentu daripada Malaysia. Mula-mula kita belajar dulu dengan pekerja mahir China. Lama-lama kita jadi pekerja mahir lah. Betul tak? Ini biasa tuan-tuan, pemindahan teknologi. Kan? Tapi pakatan ni dia belik-belik otak rakyat. Dia belik-belik otak rakyat. Pemindahan teknologi ni biasa. Saya pernah jadi student pemindahan teknologi. Dulu tahun 98, saya masuk di LDM. Saya dapat peluang lah untuk pemindahan teknologi Miko 100 dari Jerman. Tu kapal perang KD Kelantan, KD Pahang, KD Selangor. Dia namanya Miko 100. Miko 100. Jadi kami ni anak-anak muda ketika itu yang ditaja oleh kerajaan untuk belajar tentang Miko 100. Cawangan asal saya dulu teknologi marine elektronik persenjataan. Itu dululah tahun 98 dapat peluang lah. Dan separuh daripada kawan saya, dia orang dapat peluang ke Perancis dalam ilmu kapal selam. Orang kata kru pertama kapal selam ni ramai tu kawan-kawan saya dan senior-senior saya lah. Kru pertama lah, banyak dia pencen dah. Dia pergi Perancis, dia belajar pemindahan teknologi di Perancis, dia bawa balik kapal tu ke Malaysia. Dia operasi kapal tu, dan hari ni kebanyakannya ada jadi lecturer, ada jadi usahawan, entrepreneur, ada yang bersara kerja kampung, atas masing-masing lah. Itu sejarah tuan-tuan. Di pemindahan teknologi ni biasa tuan-tuan. Biasa. Ada pemindahan teknologi kita buat negara kita. Ada pemindahan teknologi kita buat di negara asing. Tak ada masalah. Kalau terkos buat negara kita murah, contoh kita buat kapal perang China, LST di Malaysia. Apa masalah dia? Yang kedua, kita punya industri perkapalan boleh buat kapal. Wujudkan peluang pekerjaan. Student-student boleh dapat pemindahan teknologi untuk operasi yang kapal tu. Ni dia orang ubah pergi buat di China. Jadi peluang pekerjaan wujud kat siapa? Wujud kepada rakyat Cina, tak wujud kepada rakyat Malaysia. Okey tuan. Masih tuan. Sebelum dulu saya ucap terima kasih kepada tuan. Insya-Allah doa yang terbaik. Kita harap majlis angkat sumpah MB baru kita di Perak berjaya dengan baik. Tuan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.